sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar belum boleh tidur lena. Ini semua gara-gara pendedahan bahawa Zahid Hamidi ada orang yang mahu menghasut Zahid Hamidi dan Barisan Nasional UMNO keluar daripada kerajaan. Berkata lagi Ahmad Zahid Hamidi tentang cubaan mewujudkan sebuah kerajaan baharu yang inti pentingnya ialah menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri. Sambil Presiden UMNO itu mengesahkan berlaku pertemuan antara beliau dengan Syahidan Kashim bagi maksud tersebut baru-baru ini, tetapi katanya bukan ahli parlimen Arau itu saja yang bertemu dengannya. Bukan hanya Syahidan seorang yang bertemu dengan saya bercakap tentang perkara sama, kata beliau. Rahsia, kalau saya berkongsi dengan umum siapa mereka, ia bukan lagi menjadi satu rahsia, kata Zahid Hamidi. Oleh sebab itu, biarlah saya berbincang dengan pemimpin-pemimpin tertentu sahaja, katanya lagi. Rupa-rupanya, selain Syahidan, ada lagi pertemuan lain berlaku antara ahli parlimen blok pembangkang dengan Zahid Hamidi dalam usaha membentuk kerajaan baharu. Walaupun Zahid Hamidi memberitahu telah memaklumkan secara terperinci butiran pertemuan itu kepada Anwar, tetapi dalam masa yang sama beliau juga mengingatkan Perdana Menteri agar sentiasa berhati-hati. Dengan peringatan Zahid Hamidi kepada Anwar itu, ia bermakna, isu tukar kerajaan ini belum lagi ada titik noktahnya. Ia boleh timbul kembali pada bila-bila masa di kemudian hari, meski Zahid Hamidi setakat ini menolak pelawaan blok pembangkang untuk membentuk jajaran baharu itu. Di kemudian hari belum tentu beliau menolak juga. Dalam arti kata lain, sehingga PRU 16 akan datang, Anwar belum lagi boleh tidur dengan lena, kata Sabudin.com. Apa pula pendapat Anda semua? Yang ini pun boleh bikin dia tidur tak lena juga, kata netizen. Rasuah, ketirisan, salah guna kuasa ibarat bara buat negara. Itu kata Sultan Nazrin dalam bernama bertarik 30 November tahun 2024. Apa ceritanya? Daripada berita harian, Sultan Nazrin Shah menyatakan bahawa rasuah, ketirisan dan salah guna kuasa ibarat bara buat negara. Kata Sultan Nazrin, rasuah, ketirisan, penyalahgunaan dan pecah amanah ibarat bara yang sedang merosakkan anatomi negara mengakibatkan rakyat menanggung beban berat, titah Sultan Perak. Baginda bertitah untuk memurnikan kecelaruan yang dihadapi sistem pentadbiran, tabis urus dan tata kelola berasaskan nilai, prinsip dan amanah perlu dijadikan teras dalam membentuk budaya kerja menjangkaui batasan kaum, agama dan status sosial dan status ekonomi. Ketika ini amatlah mengaibkan negara dan sangat membimbangkan rakyat jelata pelakuan-pelakuan rasuah, ketirisan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah yang dilaporkan berlaku titah Baginda pada sidang pertama Istiadat Convocation Universiti Malaya. Sultan Nazrin yang juga Chancellor UM bertitah tanggungjawab universiti tidak lengkap jika sekadar menghasilkan bilangan graduan yang ramai. Sebaliknya universiti juga bertanggungjawab membentuk karakter dan membina jiwa insaniah graduan secara menyeluruh, titah Baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda untuk isu kali ini yang menyatakan bahawa sebenarnya Perdana Menteri kita yaitu Anwar Ibrahim belum lagi boleh untuk tidur lena kerana menurut daripada pendedahan Sabudin.com ini, beliau menyatakan bahawa bila-bila masa mungkin akan berlaku lagi usaha untuk membentuk jajaran baharu, kerajaan baharu. Kali ini Zahid Hamidi menolaknya. Zahid Hamidi tidak menerima jajaran tersebut. Tetapi adakah jaminan di kemudian hari Zahid akan tolak lagi? Itu belum tentu di kemudian hari. Dalam arti kata lain,
Sehingga PRU 16 akan datang, Anwar belum lagi boleh tidur lena, kata Sabudin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini pengakuan Najib paling mengejutkan kita di mahkamah hari ini. Kerugian pelaburan sebanyak 1 bilion US dollar. Salah pengurusan 1MDB, bukan saya, kata Najib. Wow, ini pengakuan yang luar biasa Najib. Bekas Perdana Menteri itu berkata kesalahan itu terletak di bahu pengurusan 1MDB, terutama bekas CEO Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan beliau bertanggung jawab bagi kerugian pelaburan US dollar 1 bilion dalam usaha sama 1MDB dan Petro Saudi International Limited PSI. Memberi keterangan di Mahkamah Tinggi, beliau berkata kesalahan itu terletak di bahu pengurusan 1MDB, terutama bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Kerugian US dollar 1 bilion itu tidak boleh dikaitkan dengan saya atau sebarang arahan yang didakwa diberikan kepada lembaga pengarah BOD 1MDB bagi meluluskan resolusi untuk mengambil bahagian dalam usaha sama dengan PSI atau sebarang kepentingan yang didakwa berniat jahat di pihak saya, kata Najib. Sebaliknya, tanggung jawab itu terletak di bahu pihak pengurusan terutama Sahrul, kata Najib, ketika membacakan pernyataan saksi beliau setebal 525 halaman. Najib juga berkata Sahrul tidak pernah diberikan kuasa atau diarah untuk menjalinkan usaha sama dengan Petro Saudi Holdings Cayman Limited yang secara langsung bertentangan dengan resolusi BOD pada 26 September 2009 dan seterusnya arahan yang didakwa daripada beliau sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan pengerusi lembaga pengarah atau penasihat. Beliau juga berkata ini adalah kali pertama fakta mengenai Petro Saudi Holding Cayman Limited dibangkitkan. Ia tidak pernah disebut dalam dokumen yang dibentangkan kepada BOD atau disebut secara lisan kepada pelbagai mesyuaratnya. Ini sepatutnya memberi amaran kepada Sahrul, tetapi beliau lebih teruja untuk menandatangani perjanjian usaha sama itu dan lebih gembira untuk berpisah dengan wang sebanyak 1 US dollar billion. Mengenai alasan Sahrul bahawa beliau memudahkan pemindahan wang 1 bilion US dollar itu kerana mendakwa, beliau percaya bahawa arahan itu datangnya daripada Najib. Sesetengah pihak mungkin mengagumi keberanian beliau untuk membuat dakwaan seperti itu. Jika ia tidak begitu jelas bahawa perkara tersebut tidak masuk akal, malah bercanggah dengan bukti yang didokumentasikan. Bagaimanapun, jika perkara itu membabitkan saya, maka ia nampaknya sengaja diabaikan, katanya. Najib juga berkata penjelasan Sahrul mengenai pemindahan wang 1 bilion US dollar itu meskipun bertentangan dengan arahan BOD yang tidak masuk akal, telah dianggap boleh dipercayai bukan kerana meritnya tetapi kerana ia mempunyai agenda yang bermotifkan politik terhadap Najib. Meminta Sahrul bertanggung jawab sudah pasti akan mendedahkan kerapuhan naratif beliau dan merosakkan kredibilitinya. Sebaliknya, beliau dibenarkan bersembunyi di belakang alasan sedemikian dan pada dasarnya bebas daripada bertanggung jawab atas kerugian 1 bilion US dollar itu supaya beliau boleh dianggap saksi yang boleh dipercayai. Mungkin juga pada tahap saksi boleh dicontohi dalam kes salah guna kuasa terhadap ahli politik seperti saya. Bukankah beliau bernasib baik kerana saya adalah tertuduh? Jika saya bukan bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia, saya percaya beliau tidak akan berada di kandang saksi, sebaliknya di kandang tertuduh, katanya. Bekas ahli parlimen pekan itu memberi keterangan ketika membela diri terhadap 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram babitkan jumlah yang sama. Pada 30 Oktober lepas, Hakim Colin Lawrence Sequeira memerintahkan Najib membela diri atas 25
pertuduhan. Semua pertuduhan selepas memutuskan bahwa pihak pendakwaan berjaya membuktikan case prima facie terhadapnya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.